Okey, latihan hari Selasa lepas. Ada masalah tak? Ada cikgu. Ada. Okey. Nombor 1 ada masalah tak? Tak ada. 1 tak ada. Okey, apa jawapan untuk nombor 1 ni? Untuk B1 jawapan dia 4 cikgu. Senarai sampel? Senarai sampel NN, GN, NG, GG. Okey. Okey, awak senaraikan di sini. Senarai sampel awak kena salin balik. Okey, kena tulis balik sampel sama dengan kurungan bracket ni kena ada. Salin balik. Okey, dan juga dia nak bilangan kan. So, kena tulis bilangan dia berapa. So, bilangan sampel sama dengan 4. Okey, kena salin balik. Tulis bilangan dia berapa. Okey, B senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, kena senaraikan kesudahan dia dulu. Okey, baru kita nyatakan bilangan dia. So, apa kesudahan yang mungkin bagi mendapat 2 nombor atau 2 gambar? Jadi, jawapan dia adalah apa B1? 2 nombor atau 2 gambar. 2 nombor atau 2 gambar, itu maksudnya. NNGG 2. NNGG. Okey, so bilangan dia 2. Betul. Okey, kalau mendapat 1 nombor dan 1 gambar, ini dan beza dia kat sini atau dan. Boleh beza kan? Apa maksud dia? Kalau atau dapat 2 nombor boleh, dapat 2 gambar boleh, ataupun dua-dua. Tapi kalau dan dia mesti 1 nombor, 1 gambar sahaja. Tak boleh ada lebih. So, apa jawapan dia? Apa senarai kesudahan dia? 1 nombor dan 1 gambar. GNNG. Okey, GN, NG. So, ada 2. Okey. Okey, tak ada masalah nombor 1 kan? Okey, kita tengok nombor 2. Okey, sebiji dadu yang ada di lambung 2 kali, nombornya dicatatkan. Yang ni pun saya rasa senang je ni. Cuma ruang sampelnya banyak lah. Kenapa banyak ruang sampel? Sebab dadu ada 6, dia lambung 2 kali 6. So 6 kali 6, ruang sampel dia ada 36. Awak kena senaraikan semuanya. Kalau awak tinggal 1, salah. Pastikan ada 36. Okey, senaraikan semuanya dan cari bilangan. So kena ada dua-dua. Okey, ruang sampel dengan bilangan. Tak ada masalah kan A, boleh cari Okey, B, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi setiap peristiwa dan nyatakan bilangan kesudahan. Yang pertama, kedua-dua nombornya sama. So, apakah dia punya senarai kesudahan dia? Apa jawapan dia? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Okey, betul. Jadi bilangan dia ada 6. 6. Okey, betul. Ada 6. Kedua-dua nombornya yang sama dan hasil tambahnya melebihi 8. Okay, sebab yang sama kita tengok daripada A lah. Daripada A ni yang mana hasilnya tambahnya melebihi 8. So, apakah senarai kesudahan dia? 5, 5, 6, 6. 5, 5, 6, 6. Okey, 5, 5 dan 6, 6. So, bilangan dia ada 2. Okey, nombor 3 pula. Kedua-duanya nombor genap atau kedua-duanya nombor perdana. Okey, boleh nombor genap. Boleh dua-dua nombor perdana. Okey, so apa jawapan dia? 2, 2, 2, 3, 2, 4,
25, 26, 32, 33, 35, 42, 44, 46, 52, 53, 55, 62, 64, 66. Ada berapa semuanya? Berapa? 17. 17. Tak, saya tutup ni. Okey, 17. Okey, sebab dia kata nombor genap atau perdana. Okey, so ini dua-dua nombor genap. Ini genap perdana, genap-genap, genap perdana. Ini dua-dua perdana boleh, genap boleh. Apa lagi? Ini nombor genap. Yang ini perdana, 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 genap, 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 perdana, ini perdana, ini perdana, apa lagi? Genap, genap, genap. Okey, ada 17 semuanya. Okey, soalan seterusnya. Oh, ni senang je ni. Okey, dalam keping sapu surat terdapat 3 keping kad abjad bertanda OPI. Sekeping kad diperiksa rawak. Abjadnya ditandakan dan dimasukkan semula ke dalam kotak. Selepas itu sekeping kad lagi dipilih secara rawak. Abjadnya ditandakan. So peristiwa A ni adalah bersandar ke tidak bersandar? Tak. Tidak bersandar. Okay, sebab dia dah masukkan semula ke dalam kotak. So tidak bersandar. Kalau B? Bersandar. Okay, 2 orang murid dipilih. Sebab nak pilih ada 2 orang. So dia adalah bersandar. C? C bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Bersandar. Okay, ini adalah bersandar sebab kita ambil telur, kita tak pulangkan balik dah. Kita ambil lagi satu. Okay, jadi dia adalah bersandar. D? Tidak. Okay, yang ni tidak bersandar. E? Tidak. Okay, yang ni tidak bersandar. Ada masalah tak nak kena pasti bersandar tak bersandar ni? Kalau ada, tanya. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kita teruskan lagi. Okay, ni kita nak senaraikan kesudahan yang mungkin. Saya rasa saya tertinggal soalan dia ni. Apa soalan dia bagi? Okay, apakah senarai kesudahan dia? Ada 25 semuanya. Oh, dia bagi aktiviti perkumpulan tu. So, lengkapkan je lah. Okey, jadi ini kesudahan dia sepatutnya awak kena tambah lagi. Ini. Okey, supaya cukup 25. Okey, so daripada ruang sampel tu kita boleh jawab soalan yang bawah-bawah tu lah. Okey, jadi biru-biru kita senaraikan semua yang biru-biru sahaja. Okey, ada 4 lah biru-biru ni. Okey, jadi bilangan dia 4. Okey, biru 1 atau merah 1. Okey, jadi kita ambil lah yang ada biru atau merah 1 sahaja. So, senaraikan semuanya. Awak dapat ini jawapan dia. Okey, biru 1 atau, dia dalam tu mesti ada biru 1 atau merah 1.
Okey, jadi jumlahnya ada 16. Okey, cari kebarangkalian mendapat pen biru dan biru. So, kita dapat bilangan unsur dia ada 4. So, sampel dia ada 25. So, jawapan dia adalah 4/25. Okey, kebarangkalian mendapat pen biru atau merah satu ni, biru satu atau merah satu. So, kita dah dapat bilangan dia ada 16. So, 16/25. Boleh? Dah? Dah siap semak? Dah? Okey. Seterusnya, ini saya kena tulis lah. Okey, Raja 1 menunjukkan 4 kad nombor dalam kotak P dan 3 kad nombor dalam kotak Q. Sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada setiap kotak. Tentukan kebarangkalian bahawa kad-kad itu mempunyai nombor yang sama. Okey, ini kalau awak lukis gambar Raja pokok ni. Okey, ini sebenarnya kebarangkalian apa ni? Bersandar ke tak bersandar ni? Adakah kotak P mempengaruhi kotak Q? Ada pengaruh apa-apa tak? Ada tak ada? Kalau awak tengok sini sebenarnya dia tidak mempengaruhi apa-apa sebab kotak P ada 4, kotak Q ada 4. Okey, kalau dia dah ambil satu dekat kotak P kebarangkalian dia kita nak ambil pilih nombor-nombor ni adalah 1/4. Semuanya adalah 1/4. Okey, kalau kebarangkalian kita nak pilih nombor daripada kotak Q, dia adalah 1/3. Setiap satu ni lah. Sebab satu nombor satu je. Tak ada yang bersilang. Tak ada sama. So, jadi sebenarnya ini adalah kebarangkalian peristiwa tak bersandar lah ni. Okey, jadi nombor sama kalau ambil nombor sama kat sini ada 2 je nombor sama, 3 dengan 4. Jadi untuk A, untuk dapat nombor sama, okey, kebarangkalian mendapat nombor yang sama ada 2, iaitu 3 dan 3. Dan juga sebab ada 2, kita kena tambah lah. Okey, 3 dan, bukan 3 dan, 4 dan 4. Okey, jadi awak kena kira lah kebarangkalian 3 dan 3 tu, kotak pertama kebarangkalian nak dapat nombor 3 adalah 1/4. Darabkan dengan kotak yang kedua, nak dapatkan nombor 3 adalah 1/3. Tambahkan dengan kebarangkalian nak dapat 4 dengan 4. Jadi 1/4 nak dapat 4 kotak pertama ni. So kotak kedua adalah 1/3. Jadi awak akan dapat 1/12 tambah 1/12. Okey, 2/12 kecilkan 1/6. Okey, itu cara dia lah. Okey, cuba cari B. B dah dapat belum? Okey, cuba kira yang B. Hasil tambah 7. Kalau hasil tambah 7, kalau kita tengok kita boleh 2 dengan 5, 3 dengan 4, 4 dengan 3. Ada 3 dekat sini. Okey, 2 dan 5 kita tambahkan dengan 3 dan 4 juga
kebarangkalian untuk mendapatkan 4 dan 3. Okey, berapa dapat? Okey, yang pertama ini 1/4, yang ini 1/3 sebab dia tak bersandar so tak menjejaskan apa-apa lah. 1/4, 1/3. Yang ini pun sama. Berapa jawapan awak dapat? Berapa jawapan dia? 1/4. 1/4. Okey, 3/12 kecilkan dapat 1/4. Boleh? Faham? Ada soalan? Tak ada? Dah? Belum? Saya nak pindah ke soal seterusnya ni. Dah cikgu. Okey. Okey, nombor 2. Terdapat 7 keping kertas dalam satu fail, 2 keping biru, 1 keping merah dan 4 keping warna kuning. 2 keping kertas dikeluarkan satu persatu tanpa pengembalian. Ada perkataan tanpa ni. So maksudkan ini adalah peristiwa bersandar. Okey, jadi nak senang kita buat dulu dia punya gambar raja pokok. Okey, gambar raja pokok. Kita ada warna biru, kita ada warna merah, kita ada warna kuning. Okey, asalnya kuning, biru ada 2 daripada 7. Merah ada 1 daripada 7. Kuning kita ada 4 daripada 7. So bila salah satu kita keluarkan, okey, bila biru dah keluarkan, okay, kalau merah dah keluarkan, merah dah tak ada lah, tinggal lagi biru dan kuning. Kuning kalau kita keluarkan masih lagi ada biru, merah, kuning. Okey, cuma kebarangkalian dia saja yang berubah. Okey, kalau kita dah keluarkan biru, biru yang kedua tu akan tinggal berapa kebarangkalian dia? Biru asalnya ada 2 daripada 7. So bila satu keluarkan, jadi biru tinggal berapa? 1/7. 1/7 tak? 1/, bila satu dah keluarkan, dia akan jadi? Oh, 1/6. 1/6. Merah ada berapa? Merah ada berapa? 3/6. Merah asal ada 1. Kita tak keluarkan pemerah, kita keluarkan biru. So masih lagi ada 1 lah merah. Okey, 1/6. Kuning ada, ini baru keluarkan biru. Kalau kita keluarkan biru, kuning ada berapa lagi dalam tu? 4/6. 4/6. Okey, kalau kita keluarkan merah. Okey, biru masih lagi ada 2. 2 daripada 6. So merah dah tak ada dah. Okey, kuning akan jadi 4. Tak berubah, 4/6. Merah je tak ada. Merah dah 1 dah kosong lah. Dah tak ada dah merah. Okey, kalau kita keluarkan kuning yang mula-mula, so biru masih lagi ada 2. 2 daripada 6. Merah masih ada 1. Kuning akan tinggal 3 daripada 6. Okey, so keseluruhan dia yang inilah untuk BB. Yang ini untuk BM, BK, MB, MK, KB, KM dan juga KK. Okay, soalan dia, dah buat pokok ni baru kita nampak nak jawab soalan. Kebarangkalian bahawa 2 keping kertas itu berwarna biru.
So B je lah. Biru-biru yang ini je. Jadi kita ambil lah. Kira lah jawapan dia. So kebarangkalian untuk mendapat biru dan biru. Okay, sama dengan 2/7 darab dengan 1/6. So akan dapat kecilkan ni 1/21. KB, dua keping kertas itu berwarna berwarna kuning. So maksudnya K dan K yang ini. So berapa kebarangkalian dia? Dah kira belum? Berapakah jawapan dia? 4/7 darab 3/6 sama dengan 2/7. 2/7. Sini 2, sini 3. So ini kita boleh kecilkan tinggal 1. Okay, so betul jawapan dia 2/7. Okay, C. Kebarangkalian bahawa kertas kedua sahaja berwarna biru. Kedua sahaja. Yang ini pertama biru, kedua biru bukan. So yang kedua biru maksudnya yang inilah. Satu kapal lain. Tak ada tekan kapal ni. Okay, kalau dapat jawapan bagi tahu. Yang kedua sahaja biru maksudnya ini dan ini. Ada dua je. Okay, P. Apa? Kita ada P merah dan biru. Tambahkan dengan P kuning dan biru. Okey, cuba kira berapa. Dah dapat bagi tahu jawapan. 5/21. 5/21. Okey, macam mana dapat? Merah dan biru dia punya kebarangkalian adalah 1/7 darab dengan 2/6. Tambahkan dengan kuning dan biru. Kuning 4/7 darab 3/6. Okay, so akan dapat ini kecilkan dapat 1/3. Jadi ini akan jadi 1/21. Yang ini pun kecilkan 1, ini 2, kecil lagi 2/7. Okey, so tambahkan akan dapat 7 kali 3. Okey, 5/21. Last sekali. Dah dapat belum? Kertas pertama biru, kertas kedua kuning. So yang pertama biru, yang kedua kuning, ada satu je, ini je. Okay, yang ini. So apakah kebarangkalian dia? Sebab dia kata biru dan kuning, bukan biru atau kuning. Okay, dan. Dan maksudnya persilangan. So apakah jawapan dia? Dah dapat belum? 2/7 darab dengan 4/6 sama dengan 4/21. Berapa? 4/21. Okey, 4/21. Okey, betul. Okey, ada soalan untuk yang ini? Cikgu, Ya. saya nak tanya kalau macam
terus buat jawapan dia boleh kalau macam tak ada P dalam kurungan B, K tu. Tak ada yang atas ni Yang tu. tak apa. Okay. Asalkan betul. Okay. Tapi sebenarnya kau boleh ada lah. Untuk rujukan kita takut tersilap. Okay, tapi dalam exam tak ada, tak apa, masih ada markah. Tapi jalan kerja kena ada lah. Cikgu, terima kasih. Okay, nombor 3. Okay, ini senang, dia dah bagi dah gambar raja pokok. Kita cari kesudahan dia. Okay, ada 5 biji guli biru, 4 biji guli merah, 3 biji guli putih. Jadi semua sekali ada 12. Sampel dia semua ada 12. Okay, 2 biji guli diambil satu persatu secara rawak tanpa pengembalian. So ini adalah ke peristiwa bersandar. Okay, lengkapkan gambar raja pohon tu. Ini saya rasa tak ada masalah kesudahan ni. So ini adalah B, BM, BW, MB, MM, MW, WB, WM dengan WW. Okey, cari kebarangkalian A mendapat merah dan merah. Maksudnya kebarangkalian merah dan merah. So apa jawapan dia? Merah dan merah sini. Apakah jawapan dia? 1/11. 1/11. Okey, betul. B. Tiada merah. Okey, kalau tiada merah maksudnya BB. Tambah ada lagi tak yang tak ada merah? BW. Apa lagi? Ni merah semua ada, tak boleh kita ambil WB. Dengan WW. Ya, apakah jawapan dia? WB 3/12, 5/11. WW. Awak dah dapat jawapan belum? So, apakah jawapan dia? Ada yang dapat jawapan? Dah belum? 14/33. 14/33. Okey, betul. 14/33. Okey, itu jawapan dia. Okay, C.
Si biru pada percubaan pertama dan merah pada percubaan kedua. Ini senanglah. Biru pertama dan merah kedua. So, satu je kita ada B dengan M, yang ini je. Okay, apakah jawapan dia? Jawapan awak dapat? Lima per 33. 5/33. Ada soalan tak? Tak beda ni. Ada soalan? Cikgu, ulang yang C, cikgu. Ya? Ulang yang C. Ulang yang C. Okey, C. Ulang yang C. Yang C ni kan? Percubaan Yang C. pertama, merah biru pertama, merah kedua ni. Okey, biru yang pertama maksudnya yang pertama mesti dapat biru dan yang kedua mesti merah. So, dia mesti biru dan merah. Okey, biru dan merah kalau kita tengok dekat kesudahan yang kita dah buat ni, ada ni je lah biru dan merah. Kita tak boleh ambil merah dan biru sebab dia kata percubaan pertama mesti biru. So, biru, merah je lah. Okey, B dengan M. B dengan M, 5/12 darabkan dengan 4/11. Okey, so dapatlah jawapan dia. Boleh? Boleh, boleh. Okey. Okey, ada lagi soalan? Dah siap? Okey, kalau tak ada soalan, kita akan masuk 9.3 lah. Peristiwa eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Dah? Boleh teruskan? Boleh cikgu. Okey. Okey, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Apa benda ni? Okey, kalau awak tengok dekat sini. Sekejap ya. Okey, bola pingpong yang berlabel 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Okey, seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul tersebut secara rawak. Okey, katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap, U peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna, V ialah peristiwa mendapat faktor 9. Okey, hubungan antara tiga peristiwa T, U, V ni digambarkan dengan gambar rajah Venn. Okay, kalau awak tengok sini, ini adalah T peristiwa dapat nombor genap. V nombor faktor bagi 9. U ni pula adalah kuasa 2 sempurna. Okay, daripada gambar rajah Venn di sebelah didapati bahawa T dengan V ni tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Tak boleh T dengan V berlaku pada masa yang sama sebab T nombor genap. V ialah faktor bagi 9. So tak akan ada yang bersilang. So bila tak ada perkara yang bersilang, itu kita katakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif ni tidak ada persilangan. Tak boleh berlaku pada masa yang sama. Kalau tengok T dengan U ni pula, T dengan U ni, ada persilangan dekat 4 ni kan. Ini kita panggil sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Kerana bola pingpong yang berlabel 4 ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dengan U. Adakah peristiwa U dan V peristiwa saling eksklusif? U dengan V pula, adakah dia saling eksklusif? Saling tidak eksklusif. U dengan V, adakah dia eksklusif atau tidak saling eksklusif? Tanya takut faham ke tak faham ni. Apa jawapan dia? U dengan V. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? U dengan V. Kenapa awak kata tidak? Sebab 1 dengan 9 adalah kesudahan
sepunya bagi kedua-dua peristiwa U dengan V. Betul. Okay, sebab ada persilangan sini. 1 dan 9 adalah sepunya untuk U dan V. So dia boleh berlaku pada masa yang sama. So kalau boleh berlaku pada masa yang sama, dia adalah tidak saling eksklusif. Okay, ini dia punya ni lah. Peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dan peristiwa B. Kalau tak ada persilangan, itu saling eksklusif. Boleh ingat Okay, contoh, seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Okay, diberi A, pekerja bergaji kurang daripada 2,500. B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja yang pergi bekerja dengan menaiki kereta. So macam mana nak tahu siapa yang kena bayar cukai pendapatan? Ada dekat zon informasi ni. Okay, mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000, yang ini kena bayar cukai. So kalau sebulan berapa gaji dia? Berapa gaji dia sebulan? Kalau tahunan dia 34,000. Kita kena tahu berapa orang yang kena bayar cukai pendapatan ni, berapa gaji dia. So berapa gaji dia? Kita catat siap-siap. Berapa? Kita kira. Kalau setahun 34,000, sebulan berapa? RM2,833. Okay, kita ambil yang garang ini kan. So orang yang bergaji ini kena bayar cukai pendapatan. Okay, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. A dan B. Adakah A dan B itu boleh berlaku pada masa yang sama? Gaji kurang daripada 2,500, kena bayar cukai pendapatan. Adakah boleh berlaku pada masa yang sama? Boleh. Boleh ke? Tak boleh. Okay, gaji dia kurang 2,500. Jadi dia tak perlu bayar cukai pendapatan. So A dengan B ni dia tak boleh berlaku pada masa yang sama lah. Hanya yang bergaji 2,833 ke atas sahaja yang kena bayar cukai. Boleh faham? Jadi A dan B ni tidak akan bersilang, tak akan berlaku pada masa yang sama. Okay, jadi dia adalah saling eksklusif. Okay, kalau A dan C gaji kurang 2,500, pergi bekerja dengan menaiki kereta. Boleh tak orang yang bergaji kurang daripada 2,500 naik kereta pergi kerja? Boleh. Boleh. So kalau boleh, dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Kalau B dan C, dia bayar cukai pendapatan, dia pergi kerja naik kereta. Boleh tak berlaku? Orang yang sama ni. Boleh. Boleh. Okay. Orang yang bayar cukai pendapatan boleh juga pergi kerja naik kereta. So dia tidak saling eksklusif. Faham Kita tengok yang ini. Praktiskan diri. Okay, sebiji dadu adil di lambung, senarai peristiwa berikut diberikan. P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar dari 4. Okay, nak senang kita senaraikan dia punya peristiwa lah. Besar daripada 4, maksudnya 5 dengan 6. Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. Nombor genap ialah 2, 4, 6. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Apa nombor kuasa 2 sempurna dekat dadu ni? Nombor apa nombor kuasa 2 sempurna? 4, 6. 4 sahaja. 6 bukan kuasa 2 sempurna. Okay, 6 tak ada apa kali apa dapat 6. Tak ada kan? 3 kali 3, 9. So 9 kuasa 2 sempurna. So hanya 4. Bukan 4, ada lagi 1. Apa lagi 1? Ada 2. Apakah lagi 1?
Nombor kuasa 2 sempurna. 1. Okey, 1 dan 4 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, jadi tentukan sama ada pasangan berikut saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. P dan Q. Ada persilangan tak? Tengok P dan Q ada persilangan tak? Ada. Ada kan? Nombor 6. So bila ada persilangan dia tidak saling eksklusif. Kalau P dengan R ada persilangan tak? Dia adalah tak ada persilangan kan? So saling eksklusif. C, Q dan R. Jawapan dia apa? Tidak. Tidak saling eksklusif. Sebab ada 4 persilangan 4 tu. Okay, nombor 2. Sebiji telur dipilih secara rawat daripada ladang penternakan. K ialah peristiwa telur yang dipilih retak. L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A. M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. So, bolehkah K dan L ni berlaku pada masa yang sama? So, K dan L ni ialah apa? Telur retak, telur dipilih grade A. Boleh tak boleh? K dengan L ni apa? Saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Tidak kot. Boleh tak Kalau kita... Apa dia? Kalau retak ni macam mana cikgu? Retak ni macam nak pecah lah. Telur nak pecah. Telur ada retak. Boleh tak telur yang retak tu kita pilih daripada grade A? Boleh kot. Boleh kan? So telur yang retak tu mungkin daripada grade A. So dia mungkin jadi dia adalah saling eksklusif. Bukan saling. Tidak saling eksklusif sebab tak ada ada persilangan dekat sini. Boleh berlaku pada masa yang sama. Okay, tidak saling eksklusif. Kalau K dengan M, telur yang retak kita pilih tu dia adalah grade C. Boleh. Boleh kan? So dia adalah Tidak. tidak saling eksklusif. Kalau C, L dengan M, grade A, dia grade A, dia grade C. Boleh ke? Tidak boleh. Tak boleh kan? Kalau kita pilih A je lah. Tak boleh jadi A, C. Dia takkan jadi C. So dia adalah saling eksklusif. Okay, faham lah kan? Boleh faham lah Okay, tengoklah sekali. Seorang pelancong dipilih secara rawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. R ialah peristiwa pelancong dipilih berasal dari Eropah. S, peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara ASEAN. T pula, peristiwa pelancong dipilih berasal dari negara Commonwealth. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. R dengan S. Adakah negara-negara Eropah dengan ASEAN ni negara yang sama atau tak? Ada tak negara yang sama Eropah dengan ASEAN? Negara Asia, negara Eropah, ada tak negara yang sama antara Asia, ASEAN dengan Eropah ni? Dia saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Tak tahu. Tidak. Ya? Dia tak sama. Tak sama. So kalau tak sama, dia adalah Eksklusif. saling eksklusif. Okey, negara Eropah takkan ada, negara ASEAN takkan ada negara Eropah. So dia saling eksklusif. R dan T. Adakah negara Eropah
ada dekat negara Commonwealth tu juga? Ada. Ada. Kalau ada dia Tidak eksklusif. tidak saling eksklusif. S dan T. Adakah ada tak negara ASEAN juga negara Commonwealth? Negara ASEAN, dia negara ASEAN, dia pun negara Commonwealth juga. Ada tak ada? Ada dia. Ada. Contoh? Contoh apa cikgu? Negara apa? Negara apa? Ah. Negara Asia ni? Negara ASEAN dan juga negara Commonwealth. Oh. Siapa tahu? Tak tahu? Tak pasti? Malaysia. Malaysia ke cik? Pasti cikgu. Ya, negara kita lah, negara Malaysia. Kita negara ASEAN, kita negara Commonwealth. Satu contoh lah. Commonwealth tu apa, cik? Ah, Commonwealth tu apa? negara Commonwealth ni apa? Alamak. Siapa tahu negara Commonwealth ni apa? Negara yang pernah dijajah British. Betul. Okey, negara yang pernah dijajah British. Okey, jadi dua-dua ada, so dia adalah tidak saling eksklusif. Okey, settle tu kena pasti. Ada masalah tak? Saling eksklusif dengan tak saling eksklusif ni boleh bezakan Okey, saya rasa tak ada masalah ni, senang. Okey, kita tengok sini lah. Bagaimana mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa. Peristiwa apa ni? Saya tak nampak. Okey, peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, ini rumus dia. Rumus eksklusif dengan saling eksklusif ni, dia punya tanda dia adalah ini. Tanda kesatuan. Kalau yang bersandar tak bersandar tadi, kita guna yang dan. Yang ini. So kalau atau ini, dia ada kesatuan lah. Atau bermaksud kesatuan. So ada dua perumus lah. Sama ada kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Atau kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolakkan dengan kebarangkalian persilangan A dan B. Kalau dia tidak saling eksklusif, okay, maksudnya ada persilangan, kita kena guna rumus yang ini. Okay, rumus yang inilah. Rumus kalau P, A kesatuan B, maksudnya kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak dengan persilangan ni. Kita nak cari semua ni. A kesatuan B adalah semua ini. Okay, nampak tak? Okay, semua ni. So kita nak cari semua, kita tambahkan A dengan B, tolakkan dengan tengah-tengah. Okay, kalau dia saling eksklusif, tak ada persilangan, kita hanya tambah A dengan B je. Sebab tak ada persilangan, tak perlu tolak lah. Okay, ini rumus secara umum lah. Kita tengok contoh. Okay, gambar Raja Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawat daripada set semesta. Tertusahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi set peristiwa bergabung berikut. Dia nak sahkan rumus tadi, betul tak betul? Jadi kita kena buat jugalah menyeraikan unsur ni. Kita tengok dulu mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Nombor genap A ialah nombor genap. Kalau kita tengok A ni adalah nombor genap. C ni adalah nombor perdana. 2, 3, 5, 7 ni nombor perdana. B 5 je. Okay, yang lain-lain kat luar lah. Yang tak ada kaitan. So mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Satu nombor genap maksudnya A dan juga nombor gandaan 5 hanyalah 5 sahaja. A dan B. Okey, kalau kita tengok sini. Kita tahu bilangan A dan B sini ada 5. Ini cara menandakan unsur. So kita dapat daripada semua sekali ada 9. 5 per 9. Okay, kalau kita tengok rumus penambahan kebarangkalian tadi, sebab dia tak ada persilangan, kita tambah je lah.
kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. So kebarangkalian dapat A adalah 4 daripada 9. Kebarangkalian B hanya 1/9. So 4 tambah 1/9 dapat 5/9. So sama. Jadi terbuktilah ini sama dengan ini. Itu jadi sudah buktikan. Okay. Okay, kalau B mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Nombor genap adalah A, nombor perdana adalah C. So kalau kita tengok ada persilangan. Kalau ada persilangan kita guna yang ada tolak tu. Okay, mula-mula kita buat cara yang ini dulu. Senaraikan unsur ni dulu. Okay, so A kesatuan C. So semua inilah. Dan ini color dia. So unsur dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/9. Okay, sama tak kalau kita guna rumus ini? So, kebarangkalian A tadi 4/9. C 4/9 juga. Tolakkan dengan persilangan ini 1/9. So, kita akan dapat 7/9. Jadi, terbuktilah kebarangkalian yang ini sama juga dengan kebarangkalian ini. So, boleh guna mana-mana nak cari. Okay. Contoh 8. Kalau ada soalan tanya Okay, 8 keperingkat berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekeperingkat dipilih secara rawat dari kotak itu. Okay, A ialah peristiwa mendapat satu nombor yang lebih besar daripada 8. Okay, so nombor dia adalah besar pada 8 adalah 9, 10, 11. Okay, B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Apakah nombor perdana dekat sini? Nombor berapa? Apa nombor perdana kat sini? 5, 7. 5, 7. Ada lagi satu. 11. 11. Okay, betul. C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. Okey, senang nombor genap. 4, 6, 8, 10. Okey, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa gabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, bila dia kata menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, kita kena senaraikan semua kesudahan itu juga. Okey, senaraikan dulu, cari kebarangkalian dia, buktikan dengan hukum penambahan tadilah. Okay, kita tengok macam mana dia selesaikan. Okay, untuk A atau B. A atau B maksudnya A atau B kita tengok ada persilangan 11. Tengok kalau ada persilangan kita guna formula ini. Okay. So ada persilangan dia 11 jadi 1 lah. PA kebarangkalian untuk dapat A ada 3 daripada semua sekali ada 8. So 3/8. Okay, kebarangkalian B pun ada 3, so 3/8. Tolakkan dengan persilangan ada 1 sahaja, 1/8. So kita akan dapat 5/8. Okay, dengan menyenaraikan unsur, kita dah senaraikan tadi. So A kesatuan B adalah senaraikan balik 5, 7, 9, 10, 11. Jadi kebarangkalian dia adalah ini ada 5/8. So sama. So terbukti. Jadi nak suruh buktikan sahaja. Okay, sama juga dengan B. Okay, kalau B kita ada A persilangan C sama dengan 10. Okay, ada persilangan kan? B A dengan C. Okay, 10 yang sama. So ada 1 yang sama. So hukum rumus dia kena tolak lah. A 3/8. C ada 4. So 4/8 tolakkan dengan 10 ni ada 1/8. So kita dapat 6/8 kecilkan dapat 3/4. Okay, so kita cari keseluruhan kalau A kesatuan C ni semua sekali ada 4, 6, 8, 9, 10, 11. So semuanya ada 6/8, so dapat 3/4. So terbukti. Kalau C pun sama, ada persilangan tak? Okay, kalau kita tengok tiada persilangan, B dengan C tak ada persilangan, so kita boleh guna yang tambah tu je lah, tak payah tolak.
Okey, kebarangkalian B 3/8, kebarangkalian C 4/8. So kita dapat 7/8. So kalau kita senaraikan balik unsur ni balik, B kesatuan C ialah semua sekali lah 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tak ada. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. So semuanya ada 7/8. So terbukti. Boleh? Okay. Kita tengok ni. Contoh ini. Okay, dua keping shilling dilambung secara serentak. J ialah peristiwa mendapat dua angka. Okay, so kalau dapat dua angka ialah angka dengan angka je lah. Okay, kalau K ialah peristiwa mendapat dua gambar, maksudnya gambar dan gambar je lah. L ialah peristiwa mendapat sekurang-kurangnya satu angka. So kalau satu angka, dia boleh angka sekurang-kurangnya. So dia boleh juga dua-dua dapat angka atau salah satu angka lah. Mungkin GA tapi tak mungkin GG sebab dia nak satu angka sahaja. So ada 3. Okay, so A, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin. So kita tengok dulu J atau K ni ada persilangan tak? Tak ada kan? So kalau tak ada kita boleh buat PJ tambah PK. So awak akan dapat peristiwa kebarangkalian J adalah 1 per berapa? Berapa sampel dia? Sampel 2 keping. Sekali lambung ada 2 kebarangkalian. So 2 kali 2. 4. Okay, 1 per 4. Tambahkan dengan 1 per 4. Dan K pun ada 1 daripada 4. So awak akan dapat 2 per 4 kecilkan 1 per 2. Okay, nak buktikan dengan senaraikan unsur J kesatuan K. Unsur dia adalah A, G, G. Jadi dia punya kebarangkalian ini ada 2 daripada 4. 1 per 2. So terbuktilah PJUK ini sebenarnya adalah PJ tambah PK. Boleh? Faham? Ada soalan? Kita tengok soalan B. J atau L ada persilangan tak? Ada A kan? Ada 1 persilang. So kita kena guna rumus yang inilah. PJ tambah kebarangkalian K tolakkan dengan kebarangkalian J persilangan K. Okay, so akan dapat 1 per 4 tambah L ini. Sini pun L. Okay, L 3 per 4 tolakkan dengan 1 per 4. So awak akan dapat 3 per 4. Okay, unsur untuk J kesatuan L kita ada AA, AG dan juga GA. So awak akan dapat dia punya kebarangkalian dia 3 per 4. Okay, jadi terbuktilah. Boleh?
Boleh. C tu saya abaikan lah, ada kira sendirilah. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Okey, 7 kepingkat berlabel dengan huruf B, A, H, A, G, I, A. Dimasukkan dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak. L ialah peristiwa mendapatkan huruf vokal. Senaraikan dulu, vokal adalah A, I, A. Konsonan pula, M konsonan, B, H, G. Peristiwa dapat B, B je lah. Okey, lukis gambar Raja Van mewakili hubungan untuk peristiwa L dengan M. Kita tengok L dengan M tak bersilang. Okey, dia saling eksklusif. So kita buat 2. Okey, ini apa tadi? L. Ini M. Kemudian kita ada B. B sama dengan M. So B ada dekat dalam M. So ini B, H, G, A, I, A. Ini set semesta dia. Okay, tak ada yang dekat luar. So kita dah dapat dia punya gambar Raja Van. Tentusahkan rumus penambah kebarangkalian ni bagi setiap peristiwa yang berikut. Okay, saya pilih satu je lah. L atau M, kita tengok tak ada persilangan, jadinya kita tambah je lah. Okay, awak akan dapat apa kebarangkalian PL? 4/8. 4/8 ke? 8. Oh, alah, 7 je. Ini N ni dia punya set, bukan dia punya unsur. Oh. Okay, so 7 je. So 4/7. M? 3/7. 3/7. So kita akan dapat 7/7 sama dengan 1. So kalau kita tengok kat gambar ni, L kesatuan M. L kesatuan M, dia punya unsur adalah semuanya L dengan M. Okay, huruf ini balik. Okay, ada 7/7. So sama dengan 1. Okay, kalau nombor 3. Nombor 2 saya abaikan. M atau N. M atau N ada persilangan B. Okay, so kita kena guna rumus. PM tambah PN tolak M persilangan N. So M tadi berapa? 3/7. N 1/7. Tolakkan persilangan 1/7. So awak akan dapat 3/7. So kalau kita senaraikan unsur dia, M kesatuan N sama dengan M dengan N adalah 3 ni lah. Unsur dia adalah B, H, G. Jadi dia punya kebarangkalian akan dapat 3/7. Okay, maka terbukti equation easily done. Ini pun sama, equation easily done. Cikgu. Ya. Kalau dah tahu jawapan dia, tulis jawapan boleh ke? Sebab dia suruh ni, tentusahkan. Bila tentusahkan rumus tu, awak kena buat jalan kerja. Okay, dia kata dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi awak kena tunjukkan sebab ini dia nak tentusahkan rumus. Kalau dia suruh cari je, kalau tahu jawapan, tulis jawapan terus lah. Kena tunjuk jalan kerja. Salah satu je pilih, tak payah buat dua-dua. Okey, faham cikgu. Okay. Contohnya macam yang ni lah. Okay, bagaimana menentukan yang ini, kita boleh pilih mana-mana kita nak buat. Bagaimana menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Okay, 5 kepingkat berlabel CINTA dimasukkan sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian mendapat huruf konsonan atau A. So kita tahu ayat dia konsonan atau A. So kita boleh tulis konsonan atau A.
Okay, so macam mana nak buat? Okay, yang ni dia buat pada senaraikan dulu lah. Okay, kad berlabel konsonan ialah C, N dengan T. Kad berlabel huruf A je lah. Okay, so nak tahu apakah jawapan dia? So, K atau A, PK tambah PA lah sebab tak akan ada persilangan. So, kita tambah je lah. Okay, PK 3/5, A 1/5, so dapat 4/5. Faham senang je ni. Okay, kalau ini satu jamuan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol masing-masing 5/7 dan 3/5. Zalifah makan cendol 5/7, Maran 3/5. So wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar Raja Van. So kalau kita lukis gambar Raja Van, Zalifah dengan Maran dua-dua makan cendol tu mungkin ada. So kita kena buat macam ni lah. Buat dua bulatan ini. Okay, Zalifah 5/7, Maran 3/5. So kita nak isi ini, kita kena tahu yang persilangan ini berapa. So kita tengoklah dekat sini. Okay, kebarangkalian kedua-dua Zalifah dan Maran makan cendol ialah Zalifah, sebab dia dan, bila dan yang bersandar tadi tu yang darab tu lah 5/7 darabkan dengan 3/5. So awak akan dapat 3/7. Jadi 3/7 tu dekat sini. Okay, kita nak cari yang Z sahaja. Zalifah sahaja yang makan cendol. So Zalifah 5/7 tolakkan dengan yang bersilang ini. So akan dapat 2/7. So sini akan dapat 2/7. Maran pula, yang ni pula nak cari yang Maran sahaja makan cendol. So Maran 3/5 tolakkan dengan 37 akan dapat 6/35. Okay, ada tak kemungkinan Maran dengan Zalifah tak makan cendol? Ada kan? Ya, ada. Ada, mungkin ada dua-dua tak makan cendol. So kita cari satu sebab kebarangkalian ni satu kan penuh. So satu tolakkan dengan semua ni. Berapa dapat? Kita nak tahu kat luar tu berapa. Berapa kat luar? Tolak je semuanya. 1 tolak 27, tolak 37, tolak 6/35. Awak dapat berapa? Empat per 35. 4/35. So kat luar ni kena ada satu lagi 4/35. Okay, baru lengkap gambar Raja Van awak. Okay, so kita boleh jawablah soalan B. Hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jadual itu. Okay, Zalifah atau Maran maksudnya dia nak semua ini. Okay, ada dua cara. Cara pertama ialah awak guna cara inilah. Kita tahu dia adalah Z atau M. Okay, ada persilangan. So kita guna PZ tambah PM tolak dengan ini. So 5/7 tambah 3/5 tolak 3/7. Dapat ini. Ataupun kalau dah ada gambar Raja Van, awak tambah je 2/7 tambah 3/7 tambah 6 3/5. Ambil je ni semua. Tambahkan. So jawapan dia tetap sama. Sorry. Okay, jawapan dia tetap sama. Mana-mana sahaja. Okay, yang awak rasa senang. Boleh? Ada lagi contoh ke? Tadi? Okay, tengok contoh ni pula. Okay, kebarangkalian sebuah telefon pintar dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami masalah paparan ialah 2/13. Okay, ada masalah 2/13. Maksudnya yang tak ada masalah adalah 11/13. Okay, dua buah telefon pintar dipilih secara rawak. Lakar satu gambar rajah pokok menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. So kalau kita nak lakar, kita buat dua lah. Okay. Yang ini M ada masalah paparan.
Yang M pelengkap ni yang tak ada masalah paparan. Sebab dia nak ambil 2, so kita kena buat lagi 1 lah. 2. Okay, dia tak bersandar, so tak ada perubahan dia punya kebarangkalian. Okay, yang ini dua-dua ada masalah paparan, yang ini salah satu sahaja ada masalah paparan, yang ini dua-dua tak ada masalah paparan. Soalan nak hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay, sekurang-kurangnya sebuah. So yang ini dan juga yang ini kita pilih. So kira macam biasalah. Okay, kalau yang ada masalah 2/13, 2/13 tambahkan dengan 2/13 darab dengan 11/13. 11/13 darabkan dengan 2/13. Dapat dah? Okey, sekejap. So, awak dapat jawapan dia 48/69. Sekejap ya, saya buka kelas untuk anak saya. Okey, cuba awak buat dulu sementara saya buka kelas untuk anak saya ni, buat sekejap. Adik ambil buku ambil sini. Ambil. Okey, dah kira yang pertama? Okay, soalan dia menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, kena senaraikan lah. Dah dapat dah jawapan dia? Dah dapat belum? Hitung kebarangkalian kad yang dipilih berhuruf vokal atau R. Vokal atau R. So, tulis dulu. Vokal apa? Apakah unsur-unsur bagi vokal? I dengan A. Huruf R. R ajalah. Okey, so jadi V kesatuan R sama dengan I R A. Jadi kebarangkalian dia ada 4 daripada semua sekali ada 7. So ini jawapan dia. Boleh sebab dia nak menyenaraikan. So kita kena kaedah menyenaraikan lah. So itu je lah cara kita buat. Boleh? Okay, seterusnya. Soalan ini. 2 kotak berlabel K dan juga L. K kita ada seri, L kita ada 456. Sekeping kad dipilih secara rawat dari kotak K dan L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor garian 3 dari kotak L.
So soalan dia nak cari S atau gandaan 3. So jadi dia punya S atau gandaan 3 ni, dia punya unsur adalah, apa unsur dia? Okay, dia boleh S. Sebab S atau gandaan 3. So S, semua S kita ambil lah S4, S5, S6. Atau gandaan 3. Gandaan 3 6 je. Okay, 6 sahaja. So dia mungkin E6. Sebab S6 dah ada. Mungkin juga R6. Mungkin juga I6. Okay, jadi dia punya kebarangkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada sampel dia berapa? Siapa tahu berapa sampel dia? Siapa tahu berapakah sampel dia? Berapa? 12 ke cikgu? 12, betul. Kotak K ada 4 peristiwa, kotak L ada 3. So 4 darab 3 jadi 12. So sampelnya ada 12. Okay, jadi dia punya kebarangkalian adalah 1/2. Senaraikan kesudahan jawapan. Sebab soalan minta menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So kena senaraikan. Awak tak senaraikan, mata hilanglah kat situ. Okay. Nombor 3. Last kali ni. Soalan terakhir. Kau ada lagi satu. Tanya. Kebarangkalian Jessie dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan iaitu J dan ketua rumah apa ni? Ialah K. Rumah sukan. K masing-masing 38 dan 29. Okay, maksudnya J sahaja 38. Bukan J, semua J 38, semua K 2/9. Okay, so kita lengkapkan gambar Raja Van ini. Kita cari persilangan dia berapa. Macam mana nak cari? Okay, P persilangan J persilangan K, kita tahu dia adalah PJ darab dengan PK. So kita akan dapat 3/8 darab 2/9. Ini 1, ini 3. So 1/12. So tengah-tengah kita dapat 1/12. Okay, J sahaja. Okay, PJ sahaja 3/8 tolakkan dengan 1/12. Dapat berapa? Berapa dapat? Berapa? 3/8 tolak 1/12? 7/24. 7/24. So 7/24 dekat sini. Okey, P K sahaja. Yang ini je yang kita nak. So jadi 2/9 tolakkan dengan 1/12. Dapat berapa? Berapa dapat? 5/36. 5/36. Okey, kita nak cari yang keluar pula. Kat luar.
Maksudnya PJ kesatuan K pelengkap. So 1 tolak 7/24 tolak 1/12. Tambah 5/36. Dapat berapa? Dapat? Okey, dapat berapa? Siapa tolak je semuanya? Ada yang nak kira? 35/72. 35/72. So dekat luar ni ialah 35/72. Okay, so kita boleh jawab soalan B. Hitung kebarangkalian JC tidak dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan atau ketua rumah sukan. Ni yang ni lah. Yang kita kira ni. Ni yang B dah ni. Okay, so jawapan dia adalah 35/72. Selesai. Ada soalan? Rasa ini je kot soalan dia. Habis. Ada soalan? Kita ada satu lagi, 9.4 aplikasi tu kita akan sambung minggu depan lah. Jadi kerja awak siapkan yang mana kita berhenti hari tu. Okay, muka surat 144 sehingga 147. Okay, siapkan latihan itu 144 hingga 147. Ada soalan sebelum kita tamatkan? Okay, saya ada buat poll tu. Cuba kamu isi. Okay, sebelum keluar isikan. Okay, so kelas kita sampai hari ni je lah. Isi dulu poll tu. Mana sebelum cikgu? keluar. Tak ada tak nampak Tak nampak. Rasanya Unya belum update lagi kot. Siapa yang nampak tu isilah. Ada poll. Oh, okay, dah dapat nampak. Okay, dah siap isi, boleh bersurai lah. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.